Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Jumpa pun bukan sembarangan, jumpa di bulan mulia. Hari ini 1 Ramadan, Ramadan Karim. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke, tentu saudara-saudara terkejut melihat tajuk yang saya paparkan di thumbnail kali ini, yaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin sebagai Perdana Menteri ke-9. Nah, atas faktor apakah, atas dasar apakah saya membuat pertimbangan tersebut? Oke, mari kita tonton video ini sampai habis, supaya tidak gagal paham. Dalam politik, saudara-saudara sekalian, asas utama sains politik adalah kita tidak boleh menolak sebarang kemungkinan. Dalam arti kata lain, tidak ada yang mustahil. Walaupun pemimpin itu tidak ada dalam kabinet, tidak ada dalam barisan kepimpinan parti, tidak semestinya beliau tidak mempunyai peluang untuk kemana-mana. Kita sedia maklum, dalam sejarah negara kita, Tun Ghaffar Baba menjadi timbalan Perdana Menteri out of nowhere, orang cakap. Tiba-tiba menjadi timbalan Perdana Menteri, menggantikan Tun Musa Hitam pada masa itu kalau tidak salah saya. Kemudian, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba hilang jawatan. Begitu juga dengan bekas timbalan Perdana Menteri yang sekarang menjadi Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, pun berada pada posisi yang sama. Jadi tidak ada sebarang benda yang mustahil. Nah, Menteri Pendidikan kita menjadi Menteri Kanan contohnya, Datuk Razi Majidin. Semua ini merupakan asam garam politik. Jadi, dalam membuat pertimbangan ini, saya akan mengambil dua pendekatan, yaitu analisis politik dan analisis kejadian. Saya tidak bertrip, saudara-saudara. Saya akan buat analisis. Ini bulan puasa, kita tidak boleh buat konten ataupun komen yang berunsur fitnah, provokasi, pemecah belah semua. Kita harus membuat konten yang sederhana dan tidak mengurangkan pahala kita. Oke. Jadi saya mulakan dengan analisis politik. Kalau analisis politik, mau tidak mau kita terpaksa membuat prediksi atau ramalan tentang apa yang bakal berlaku pada PRU ke-15. Kita sedia maklum di negara kita sekarang ada dua blok. Dua blok yang bertentangan dengan satu blok di tengah-tengah. Blok di tengah-tengah ini adalah parti-parti politik daripada negeri Sarawak. Sedangkan dua blok utama adalah Perikatan Nasional yang sekarang memerintah dan Pakatan Harapan yang dulu pernah sempat memerintah. Jadi kita ambil calon-calonnya daripada kedua-dua kubu ini, ya, tidak mungkin daripada kubu tengah Sarawak tadi. Oke. Pertama sekali, Perikatan Nasional. Perikatan Nasional seperti kita sedia maklum, saudara-saudara sekalian, mempunyai beberapa pemimpin yang berkemungkinan boleh menjadi PM. Datuk Seri Hadi Awang dari PAS, kemungkinan bosku daripada UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi, dan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin, dan Datuk Muhammad Hassan, timbalan Presiden UMNO. Tetapi penyandang sekarang, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, merupakan calon yang terkuat untuk sekali lagi mungkin berada di tampuk pemerintahan. Oke, kenapa saya menyatakan hal seperti itu, saudara-saudara sekalian? Karena dalam pilihan raya nanti tidak ada lagi sebarang bukti konkret menyatakan bahawa Perikatan Nasional akan bergerak sebagai satu entiti. UMNO mungkin akan bertanding sendiri, Pribumi mungkin akan bertanding sendiri, kita tidak tahu. Atau mungkin mereka untuk mengelak pengaruh Pakatan Harapan nanti takut kalah, akan berganding berdua. Jadi masih saling memerlukan. Parti Bersatu atau Parti Pribumi masih memerlukan belang karisma UMNO. UMNO juga memerlukan keterampilan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memenangkan pilihan raya. Jadi masih simbiosisnya ada. Di bahagian Pakatan Harapan pula, dua orang pemimpin utama yang paling menonjol adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Parti Keadilan Rakyat dan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Shafie Apdal. Kalau kita buat perbandingan semasa, sekarang ini wind of change, ya. Angin perubahan itu sebenarnya mengarah kepada Datuk Seri Shafie Apdal. DAP sekarang ini sangat selesa dengan Datuk Seri Shafie Apdal. Terbukti semasa PRN Negeri Sabah baru-baru ini. Kemudian PAN yang terluka, Parti Amanah Nasional yang terluka dengan adun-adunnya yang melompat ke PKR, sudah tentu akan berada di belakang Datuk Seri Shafie Apdal. Kemudian sentimen pengundi muda dan pengundi bukan Melayu, serta pengundi Melayu sendiri yang lebih cenderung kepada Datuk Seri Shafie Apdal, dan mereka menganggap Datuk Seri Anwar sebagai dinasor politik. Dinasor politik yang berkroni. Maklumlah, isteri, anak semua ada dalam parti. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita perhatikan hal ini, kita yakin Datuk Seri Shafie Apdal boleh membawa kemenangan kepada Pakatan Harapan. Tetapi hanya jika hal itu betul-betul terjadi. Masalahnya nanti apabila PRU ke-15 dilancarkan nanti, dibubarkan nanti di Parlimen, pastilah Parti Keadilan Rakyat akan menerajui Pakatan Harapan. Dari segi hierarki dan seniority, pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ke depan. Jika hal ini terjadi,
maka boleh saya katakan sayonara, peluang Pakatan Harapan akan terkubur dengan sendirinya. Jadi kita tolak tepilah. Walaupun saya sendiri secara pribadi mau sangat orang cakap Datuk Seri Shafie Amdam jadi Perdana Menteri, tapi apa boleh buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap akan jadi starring utama, maka kita tolak tepi. Jadi kita berbalik kepada Perikatan Nasional tadi, yaitu calon-calon yang saya umumkan tadi. Dan saya lupa, Azmin Ali juga mempunyai peluang. Tapi memandangkan beliau adalah berdarah keadilan, jadi mungkin peluang beliau tipis sikit lah. Jadi ini merupakan analisis politik. Ya, analisis politik. Dari segi analisis kejadian, kita sedia maklum, Tan Sri Muhyiddin Yassin mewakili Parlimen Pagoh, sedangkan P163 Sembrong diwakili oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Mereka ini berjiran, saudara-saudara. Di Parlimen tidak duduk berdekatan, blok lain-lain, tapi berjiran dari segi Parlimen. Jadi ada kemungkinan, ada kebarangkalian hal ini mendekatkan kedua pemimpin. Itu analisis kejadian yang pertama. Analisis kejadian yang kedua adalah kita sedia maklum, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin sekarang ini tidak berada dalam barisan kabinet. Beliau tidak menjadi salah seorang daripada Menteri Kanan. Sebaliknya, mewakili UMNO adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi, kita nampak seolah-olah beliau sedang disiapkan untuk tugas yang lebih besar menjelang PRU ke-15 nanti. Dan yang ketiga, analisis kejadian yang ketiga yang saya buat, ini mungkin ringan di mata saudara-saudara tapi berat di mata saya, adalah tentang lawatan Perdana Menteri kita ke negara Brunei Darussalam baru-baru ini. Dalam lawatan rasmi tersebut, perjumpaan di antara Perdana Menteri kita dengan Sri Paduka Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, kita nampak atau mungkin sudah perasan. Di bahagian kiri, orang yang paling dekat di bahu Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa sepanjang rundingan diplomatik tersebut adalah tidak lain tidak bukan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Bukan pada satu occasion, bukan pada satu acara saudara-saudara sekalian, tapi pada 4 acara rasmi, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin berada paling depan sekali. Nah, ini rahasia saudara-saudara ya, kalau saya boleh dedahkan, walaupun kita di Malaysia atau di Asia Tenggara ini beranggapan bahwa tunjang Raja-Raja Melayu itu ada 9, tapi ianya tetap 10. Kita tidak boleh menolak penglibatan Sultan Hassanal Bolkiah, Sultan Brunei sebagai salah seorang daripada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu yang ada. Jadi ini bukan saya katakan satu endorsement, bukan saya katakan satu pengiktirafan, hal kedaulatan negara kita tidak boleh campur adukan, tapi kemungkinan itu tetap ada. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa bukan Menteri Kanan yang mengiringi Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kenapa Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin? Kenapa sepenting itu? Kita sedia maklum. Ya, kita sedia maklum pasti ada hal besar yang bakal dilaksanakan nanti. Peralihan kuasa menjelang PRU ke-15, sesudah PRU 15 maksud saya, sangat-sangat dekat saudara-saudara sekalian karena faktor kesehatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Ya, apatah lagi kemungkinan juga keputusan PRU ke-15 nanti sangat-sangat dekat. Mungkin majoriti tidak jauh dari segi bilangan kursi dimenangi oleh parti-parti. Jadi gabungan seperti Perikatan Nasional sekali lagi akan diperlukan. Dalam hal ini, mau tidak mau bersatu akan memerlukan pemimpin UMNO dan UMNO akan memerlukan pemimpin bersatu selain pula pakatan-pakatan parti yang lain daripada MCA, MIC dan parti-parti Sarawak. Jadi, kita nampak saudara-saudara sekalian ya. Kita tahu hal ini akan berlaku, jadi kita tunggu dan lihat sajalah. Ya, faktor yang saya berikan sangat jelas. Insya Allah, tunggu PRU 15, kita tahu ramalan ini tepat atau tidak. Josh.